Okay, Assalamualaikum. Kita sambung lagi dengan soalan O muka surat 63. Yang ni soalan penyelesaian masalah. Okay, jadi dia tengok selesaikan masalah yang melibatkan SN bagi suatu janjang aritmetik. Soalan nombor 1. Sebutan ke-10 bagi suatu janjang aritmetik ialah negatif 41. Jadi kalau kita keluarkan maklumat T10, sebutan ialah T negatif 41 dan hasil tambah. Jadi hasil tambah 10, sebutan pertama. Janjang itu ialah sama dengan negatif 95. Cari soalan pertama, sebutan pertama dan beza sepunya. Jadi soalan dia nak cari A dengan B. Jadi daripada sini kita boleh keluarkan formula Tn sama dengan A tambah kurungan N tolak 1D. Jadi kalau T10 ialah negatif 41 sama dengan A tak tahu tambah N tolak 1 maksudnya 10 tolak 1 darab dengan D kita tak tahu. Okey, seterusnya cikgu kembangkan negatif 41 sama dengan A tambah 10 tolak 1 9D. Yang ni adalah persamaan pertama. Kalau dia nak cari A dengan D, maksudnya dia nak cari dua benda, mesti akan ada dua persamaan. Seterusnya S10, formula Sn ialah, kita keluarkan dulu formula N per 2 darab dengan 2A tambah kurungan N tolak 1 tutup kurungan D tutup kurungan besar. Jadi kalau S10 5 sama dengan N ialah 10 per 2 darab dengan 2A tambah N tolak 1 10 tolak 1 9 D. Saya dapat around dari industri pun macam mana dia? 5 kecilkan. Dia akan dapat negatif 95 sama dengan 5 darab dengan 2A tambah 9D. Yang ni kita boleh bahagikan. 95 bahagi 5, awak akan dapat negatif 19. Jadi yang ni akan jadi negatif 19 2A tambah 9D. Jadi ini adalah persamaan 2. Jadi kalau cikgu susunkan persamaan 1 dengan persamaan 2, okay, dia akan jadi macam ni. Ini cikgu susunkan. Persamaan 1 ialah A tambah 9D sama dengan negatif 41. Ini persamaan 1. Persamaan 2 yang ni 2A tambah 9D sama dengan negatif 19. Ini adalah persamaan 2. Kalau kita tengok dekat sini, yang ni ialah A, yang ni ialah 2A, yang ni ialah 9D, yang ni ialah 9D. Sama. Jadi kalau sama kita tolakkan. Jadi 1 tolak 2 ialah negatif 1A. Yang ni hapus. Sama dengan negatif 41 tolak 19. Tolak negatif 19 akan jadi negatif 22. Okey, jadi terus dapat potong-potong. A dapat 22. Okey, jawapan A. Kemudian kita nak jawapan D, kita boleh gantikan dalam persamaan 1. Okey, jadi A tambah 9D kan, sama dengan negatif 41. Jadi ini persamaan 1 Ini daripada persamaan 1. Jadi A ialah 22 tambah 9D sama dengan negatif 41. Jadi kita pindah ke sana, dia akan jadi tolak. Jadi 9D sama dengan negatif 41 tolak 22 akan jadi negatif 63. Jadi D sama dengan negatif 63 bahagi dengan 9. Awak akan dapat negatif 7. Itu jawapan untuk D. Okey, seterusnya itu baru soalan A. Seterusnya soalan B, dia kata sebutan negatif pertama. Jadi kalau sebutan negatif pertama maksudnya dia nak Tn. Kalau sebutan mesti term, mesti T. Term kan? Term mesti T. Ini nak lebih kecil daripada kosong. Jadi cikgu buat kat sini soalan B, dia nak Tn lebih kecil daripada kosong.
Jadi kita tahu formula A tambah N tolak 1 D, kan? A dia ialah, kita masukkan ni, A 22 tambah N tolak 1, kita tak tahu N dia, darab dengan D ialah negatif 7. Negatif 7, jadi lebih kecil daripada kosong. Lebih kecil daripada kosong. Jadi kita kirakan 22, yang ni negatif 7 kali N ialah negatif 7N. Negatif 7 kali 1 ialah positif 7, lebih kecil daripada kosong. Seterusnya kita boleh kira 22 tambah 7 ialah 29 tolak 7N, lebih kecil daripada kosong. Ni 22 tambah 7 ialah 29. Jadi kita pindahkan ke sana, dia akan jadi 29 lebih kecil daripada 7N. Pun kita mesti ubah jadi 7N, yang ni menghadap tajam dia, anak panah dia menghadap ke 29. Jadi N lebih besar daripada 29 bahagi 7. 29 bahagi 7, jadi N lebih besar daripada 4.14. 4.14. Jadi kalau 4.14 dia adalah 5. Lebih besar, kan? Jadi oleh sebab itu, jadi dia kata sebutan pertama negatif, jadi tu tak selesai lagi. Tu baru kita dapat nilai N. Jadi kita nak tahu apakah nilai Tn. Okay. Maksudnya kita nak tahu T yang ke-5. Jadi kita pakai formula tadi, A tambah N tolak 1, 5 tolak 1. B tadi kita dapat ialah negatif 7. Jadi kita kirakan 22 tambah 5 tolak 1, 4 darab negatif 7, awak akan dapat sama dengan negatif 6. Itu jawapan untuk soalan B. Okey, seterusnya soalan 2. Dia kata dalam satu janjang aritmetik, sebutan ke-7, jadi kita keluarkan T7 adalah 3 kali sebutan ke-2. Jadi 3 kali T2, maksud tu 3 kali T2. Hasil tambah 10 sebutan pertama, jadi S10 hasil tambah bersamaan dengan 120. Itu kita keluarkan maklumat. Seterusnya soalan dia cari sebutan ke-11. Jadi soalan pertama ialah cari T11. Okey. Jadi yang ni cikgu nak awak try buat. Yang ni pun sama juga, dia akan jadi persamaan 1, persamaan 2. First kali awak akan dapat nilai A dulu. Nilai A yang awak akan dapat nilai A dengan nilai D. A awak akan dapat 3, D awak akan dapat 2. Barulah awak dapat sebutan yang ke-11. Masukkan dalam formula, awak akan dapat 23. Okey. Seterusnya soalan B, dia kata nilai N terkecil dengan keadaan Sn lebih besar daripada 300. Jadi awak masukkan dalam formula. Formula N per 2 tadi, awak akan dapat N lebih besar daripada 16.35. Jadi nak nilai N terkecil, kan? Okey, jadi atau awak akan dapat juga negatif 18.35. Macam mana nak dapat? Nanti awak akan dapat formula dia, awak akan dapat N kuasa 2 tambah 2N tolak 300 lebih besar daripada kosong. Daripada sini awak mesti guna formula N sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi dengan 2A. Mesti guna formula ini. Barulah awak dapat ini. Okey. Jadi dah dapat ni. Jadi lebih ni kita reject. Yang negatif kita reject. Jadi kita ambil positif. Oleh sebab itu N terkecil ialah lebih besar daripada 16.35 ialah 17. Itu jawapan untuk soalan nombor 2 B. Cikgu minta awak tolong selesaikan soalan nombor 2. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat 64 lagi, soalan B. Ini pun soalan penyelesaian masalah. Dalam lain cerita dia adalah soalan paper 2, soalan kebat.
Pelajar di bawah menunjukkan sebahagian daripada susunan batu bata yang sama saiz pada dinding yang dibina oleh Zainal. Bilangan batu pada baris yang paling bawah ialah 80 ketul. Bagi baris-baris yang berikutnya, bilangan batu bata adalah 2 ketul kurang daripada baris yang di bawahnya. Jadi kalau paling bawah ialah 80, atas sikit ialah 78, dikurang 2. Okey, seterusnya dia kata tinggi setiap batu itu ialah 7 cm, dia bagi sini. Bilangan batu bata pada baris yang paling tinggi ialah 6 ketul. Jadi kalau kita susun, atas sekali, paling tinggi sekali ialah 6, paling sikit. Jadi hitung tinggi dalam cm dinding itu. Jadi dia nak tinggi semua sekali yang sampailah 6 ketul tu. Jadi kita boleh pakai formula, kan? Yang ni 80, kalau kita susun dia akan jadi 80, contoh 78, makin sikit 76, makin sikit 74, sampailah paling sikit dia ialah 6. Jadi dekat sini, ini ialah dia punya A, kan? Jadi D dia ialah 78 tolak 80. D dia ialah negatif 2. Okay. Jadi kita boleh pakai formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1 kurungan D. Okay. Jadi kita boleh tahu yang ni last sekali ialah 6 sama dengan A dia ialah 80 tambah N tolak 1. N tu kita tak tahu. Kita susun berapa kali. Ni sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Berapa kali kah kita susun? Ni susun sampailah last sekali ialah 6. N tu yang kita nak tahu. Berapakah last sekali tu? Okay, D dia ialah negatif 2. Jadi kita kirakan 6 sama dengan 80. Yang ni darab negatif 2N. Yang ni darab akan jadi positif 2. Seterusnya kita kirakan 80 tambah 2 ialah 6 sama dengan 82 tolak 2N. Ini kita pindah ke kiri, 6 kita pindah ke kanan. Jadi positif 2N sama dengan 82 tolak 6 ialah 76. Jadi N sama dengan 76 bahagi 2 ialah 38. Jadi kalau kita susun, dia sebanyak 38. Jadi kalau tinggi dia 38, satu ni 7. Jadi kalau kita nak tahu semua tinggi ialah 38 darab dengan 7. Awak akan dapat 266 cm. Itu untuk soalan A. Kemudian soalan B dia kata jumlah harga bagi batu-bata yang digunakan jika harga seketul ialah 50 sen. Jadi kita nak tahu total semua berapa batu bata yang diguna. Jadi kita boleh kira S yang ke-38 sama dengan N per 2 jumlah, kan? Darab dengan 2A tambah N tolak 1 jadi 37. Darab dengan D ialah negatif 2. Tutup kurungan besar. Jadi kalau kita kira itu, kita akan dapat 1634 ketul batu bata. Jadi kalau 1 50 sen, jadi 1634 darab dengan 50 sen, awak akan dapat RM817 semua sekali harga batu bata itu. Okey, seterusnya cikgu pergi soalan nombor 2. Dia kata Tony diberi 2 utas dawai untuk dibengkokkan supaya menjadi bentuk seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Panjang 2 utas dawai itu 2 utas. Okey. Panjang bahagian pertama bentuk itu ialah A cm yang dibagi A, dan panjang setiap bahagian seterusnya dipendekkan sebanyak D cm. Okey, dia bagi dalam sebutan D. Seterusnya panjang 2 utas dawai itu masing-masing ialah 365 dan 435 cm. Dan masing-masing dibengkokkan menjadi 10 bahagian dan 15 bahagian. Okey, 10 bahagian dan 15 bahagian. Jadi soalan A, dia kata cari nilai A dan D. Jadi soalan A, jadi 365 cm tu ialah untuk 10 bahagian.
masing-masing. Ini untuk 10. 435 tu adalah untuk 15 bahagian. Jadi kita boleh pakai formula SN. Total semua. Total semua ialah 365. Jadi SN ialah N per 2. N jumlah bahagian dia ialah 10. 10 per 2 darab dengan 2A tak tahu tambah dengan N tu ialah 10 tolak 1 darab dengan D tak tahu tutup kurungan besar sama dengan yang first ialah 365. Okey, yang kedua ialah 15 bahagian. Jadi dia akan jadi 15 per 2 darab dengan 2A tambah N tolak 1 D sama dengan 435. Okey. Seterusnya daripada sini kita boleh ringkaskan 10 bahagi 2 ialah 5 darab dengan 2A tambah dengan 10 tolak 1 9D tutup kurungan sama dengan 365. Yang ni kita pindahkan 365 awak bahagikan dengan 5, awak akan dapat 73 sama dengan 2A tambah 9D. Jadi ini nama dia persamaan 1. Kemudian yang ni persamaan 2 ni ialah cikgu sambung kat sini. Dia akan jadi 15 per 2 darab dengan 2A tambah dengan 15 tolak 1 14D tutup kurungan besar sama dengan 435. Yang ni cikgu bahagikan 435 bahagi 15 per 2. Ni cikgu pergi ke sana jadi bahagi. Awak akan dapat 58. Tolong tekan kalkulator ya. Yang ni dapat 2A tambah 14D. Yang ni ialah persamaan 2. Jadi kalau kita susunkan balik 2A tambah 9D sama dengan 73 persamaan 1. Persamaan 2 ialah 2A tambah 14D sama dengan 58 persamaan 2. Jadi kalau kita tengok yang ni 2A, yang ni 2A, kita sama, nak hapuskan kita tolakkan. Kita tolak hapus. Di 9 tolak 14 awak akan dapat negatif 5D sama dengan 73 tolak 58. Awak akan dapat 15. Jadi D sama dengan, yang ni bahagi 15 bahagi negatif 5. Awak akan dapat negatif 3. Okey, ni dah dapat D. Kemudian kita nak A, kita masukkan dalam persamaan 1. 2A tambah persamaan 1 9D ialah negatif 3 sama dengan 73. Yang ni kita darabkan. Jadi 2A 9 kali 3 negatif 27 sama dengan 73. Kita pindahkan dia akan jadi tambah. 73 tambah 27 ialah 100 bahagi 2 awak akan dapat A sama dengan, yang ni cikgu shortcut terus. A dapat 50. Jadi dah jawab soalan A. Seterusnya dia kata B bahagian yang keberapakah berukuran 29 cm. Okey, cikgu padamkan kat sini. Dia nak bahagian keberapa berukuran 29 cm. Maksudnya yang dia bagi tu ialah TN. Macam cikgu tahu dia TN sebab dia bukan jumlah. Okey, jadi soalan B dia adalah TN sama dengan 29. Jadi kita keluarkan A tambah N tolak 1 D ialah tadi negatif 3 sama dengan 29. Di 50 sama dengan, yang ni kita bukan sama dengan, yang ni kita darabkan. Negatif 3 kali N ialah negatif 3N. Negatif 3 kali negatif 1 ialah positif 3 sama dengan 29. Yang ni kita tambahkan jadi 53 tolak 3N sama dengan 29. Kemudian yang ni 3N cikgu pindah ke kanan jadikan positif. 29 cikgu pindahkan ke kiri jadi tolak. Okey, akan jadi 53 tolak 29 sama dengan 3N. Kita tolakkan 53 tolak 29, awak akan dapat 24 sama dengan 3N. Jadi N sama dengan, yang ni jadi bahagi, 24 bahagi 3 ialah 8. Jadi bahagian yang keberapa? Bahagian yang ke-8. Seterusnya soalan C. Dia kata cari beza panjang antara bahagian terakhir bagi kedua-dua bentuk itu.
Okay, jadi macam mana kita nak tahu beza dia? Jadi kita kira yang tu adalah ada 10 kan. Jadi kita kira soalan C, T yang ke 10 sama dengan A tambah N tolak 1, jadi 10 tolak 1 ialah 9, darab dengan D ialah negatif 3. Okay, kita kirakan awak akan dapat 23, yang satu lagi ialah ada 15 sebahagian, A dia sama tambah 15 tolak 1 ialah 14, D ialah negatif 3, awak kirakan awak akan dapat 8. Jadi beza dia ialah 23 tolak 8 sama dengan 15 cm. Okay. Dengan ni kita dah habis tajuk janjang aritmetik. Next class kita akan sambung dengan janjang geometri. Sekian sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.